Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali yang dihormati YDP Bekesam, Ustaz Ahmad Farhan bin Ahmad Azhar. Seterusnya Raisah Ustazah Siti Syazana Zwa binti Muhammad Hanafiah, dan barisan kepimpinan AJKT Bekesam, serta para penonton dan juga para pendengar lah kita pada pagi ini. Rabbi syrahli sadari, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. 5 ayat daripada surah Al-Alaq, surah yang biasa kita baca, dan ini merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok wahyu pertama yang diturunkan ni menunjukkan Islam ni adalah agama yang sangat mementingkan umatnya untuk membaca, iaitu untuk menambahkan ilmu dan juga kefahaman. Bukan sekadar membaca, tapi perlu berfikir dan mencari hujah-hujah yang kukuh, hujah-hujah kebenaran. Budaya ini diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lamalah, maksudnya dari zaman Nabi Adam alaihi salam lagi, sehingga kan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu pertama Allah ajarkan ikra'an, itu bacalah kan. Tapi tak sama pembacaan ataupun cara membaca ataupun cara ilmu yang Allah ajar kepada orang Islam dengan orang bukan Islam ataupun agama lain. Sebab kebanyakan agama lain ataupun agama jahiliah ni, konsep mereka lebih kepada mengikut tanpa tahu hujah, ataupun mengikut secara ikut saja apa yang nenek moyang mereka kata tanpa ada hujah kan. Tanpa mereka tahu pun kenapa mereka perlu ikut. Atas penyembah berhala, mereka tahu bahawasanya berhala tu tak dapat memberi manfaat ataupun mudarat kepada mereka kan, tapi mereka tetap ikut juga. Tapi apa yang diajar oleh Islam sendiri adalah kita perlu belajar ilmu tu dengan perlu adanya hujah kan. Dan antara hujah-hujah yang kita boleh gunakan adalah kalau hujah yang paling utama, sumber utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga antara hujah yang boleh kita gunakan dalam kita mencari kebenaran ataupun dalam kita menyampaikan dakwah kita kan. Itu sedikit mukadimah berkaitan dengan surah Al-Alaq yang diajarkan oleh malaikat Jibril ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tak akan lama-lama lah, sebab kita akan masuk ke dalam pembacaan kitab kita. Sebelum tu kita akan baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kami berniat belajar dan mengajar, wa tazakkur wa tazkir, mengingat dan mengingatkan, wan naf'a wal intifa'a, memberi manfaat dan mencari manfaat, wal ifada wal istifadah, memberi faedah dan mendapatkan faedah, wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair, mengajak kepada hidayah dan menunjukkan kepada kebaikan, ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatan serta pahala daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita sama-sama diberkatilah untuk kita punya tafakuh hari ini berkaitan dengan buku sambungan fiqh sirah yang ditulis oleh Syekh Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Dan insyaAllah hari ini kita akan fokus kepada peperangan Badar. Cuma kelas sebelum ni kita tak sempat habiskan untuk asas pembinaan masyarakat dekat asas yang ketiga. Dekat asas yang ketiga kita akan sambung sikit dekat ibar
dekat ibar wa dilalah, ibrah yang kita boleh ambil daripada asas yang ketiga. Okey, kalau kelas sebelum ni kita dah belajar 3 asas yang ditulis oleh pengarang sendirian, oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti sendiri. Ada 3 asas yang didatangkan Nabi Muhammad buat sebelum untuk membina satu masyarakat. Yang pertama tentang pembinaan masjid, dan yang kedua tentang persaudaraan ataupun mentakhirkan antara orang Islam, iaitu Muhajirin dan juga Ansar. Dan juga yang ketiga tentang Kitabatul Wasiqah, iaitu penulisan tentang Piagam Madinah. Okey, antara orang muslimin sendiri dan juga orang selain muslimin, iaitu orang Yahudi. Okey, kita akan masuk sikit ibar wa dalail. Yang pertama, inna kalimatud dustur hiya aqrab itlaq munasib fi istilah al-asr al-hadis ala hadhihi al-wasiqah, wa hiya idza kana bi musabati a'lan dustur fa innahu syamil jami'. Okey, kalau kita faham dekat sini, perkataan dustur ni adalah perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab moden lah. Kalau nak mudah difahami, perkataan dustur ini adalah perkataan berkaitan dengan undang-undang ataupun perlembagaan. Adapun dalam perlembagaan Madinah ditulis perkataan wasiqah. Sebenarnya tanpa kita sedar, sebenarnya kita orang Melayu pun menggunakan perkataan wasiqah ni. Kalau kita tengok perkataan wasiqah yang diberikan oleh sultan kepada orang-orang yang dipilih, sultan akan menggunakan perkataan wasiqah yang diberikan. Wasiqah ni sebenarnya asal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu wasiqah, dan itu yang digunakan oleh oleh orang-orang Melayu sendiri. Okey, lepas tu diteruskan lagi, fa innahu syamil jami'u ma yumkin an yu'alijuhu. Nak katanya perlembagaan ataupun Piagam Madinah ni syumul. Syumul ni menyeluruh kepada semua. Tak ada maksudnya fokusnya hanya satu, fokusnya berkaitan politik saja ataupun fokusnya berkaitan dengan siasah politik lah, ataupun berkaitan ekonomi. Tapi perlembagaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ni adalah yang syumul lah, ataupun menyeluruh semuanya. Biwadi'i al-khutu al-kulliyah al-wadih li nizam ad-daulah fi dakhil wal kharij. Maksudnya syumul dari segi perlembagaan dalam negara dan juga luar negara. Maksudnya muamalat antara dalam negara dan dalam negara sendiri, dan juga muamalat antara negara Madinah dengan negara-negara lain. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang pertama ni fokus yang disampaikan oleh penulis bahawasanya perlembagaan ni adalah syumul. Okey, yang kedua, kita masuk poin yang kedua. Inna hadhihi al-wasiqah tadullu ala muda al-adalah allati ittasamat biha muamalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Yahudi. Walaqad kana bil imkan an tu'ti hadhihi al-mas'alah al-adilah thamaruha fi ma bainal muslimin wal yahud. Okey, yang kedua ni, perlembagaan ataupun piagam ni menunjukkan keadilan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bermuamalat dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah antara orang perlembagaan dibuat ni antara orang Islam dan juga orang Yahudi. Yang mana kita tahu sifat orang Yahudi ni, sifat mereka ataupun tabiat mereka ni, dia orang ni suka kepada tipu daya, suka kepada khianat, suka kepada konspirasi. Kita tengok dalam kitab ni ditulis juga, laulam tataghallabu 'alal yahudi tabi'atihim min hublil makri wal ghadri wal khadi'ah. Sifat mereka ni memang suka kepada tipu helah dan juga tipu daya, kan. Di mana orang Yahudi ni daripada dulu lagi memang suka kepada tipu helah dan tipu daya. Mereka bertahan dengan Piagam Madinah ni sekejap lah. Maksudnya Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW ni, mereka bertahan sekejap je. Lepas tu mereka mungkir janji dengan piagam ni. Jadi lepas mereka mungkir janji, berlaku peperangan. Maksudnya akan berlaku peperangan seterusnya, yang mana kita akan baca dalam bab-bab yang lain. Maksudnya bab-bab yang seterusnya lah. Okey, kira poin yang kedua ni, penulis nak fokuskan bahawa bahawa Piagam Madinah ni sebenarnya adil je antara orang Muslim dan juga orang-orang Yahudi. Okey, yang ketiga, dalat hadhihi al-wasiqah ala ahkam hammah fi syariah al-islamiyah. Okey, kita tengok kalau yang ketiga ni, dalam wasiqah ni ataupun dalam perjanjian ni terkandungnya hukum-hukum yang penting. Okey, hukum-hukum yang penting dalam persyariatan Islam. Okey, kalau kat sini penulis datangkan 4 lah.
4 yang difokuskan. Ada pun piagam Madinah ni, sebagaimana yang Ana cakap sebelum kelas sebelum ni, piagam ni panjang. Kalau kita nak cerita dalam buku ni memang tebal lah, memang banyak. Jadi pengarang datangkan poin-poin penting yang pengarang nak fokuskan untuk kita ambil yang iktibar ataupun pengajaran. Okey, poin yang pertama, awalan يدلنا البند الأول منها على أن الإسلام هو وحده الذي يؤلف وحده المسلمين. Yang pertama, al-bandu ni maksud dia fasa. Okey, fasa yang pertama, kalau kita tengok muka surat sebelum ni, yang mana poin-poin yang didatangkan oleh pengarang, ada 14 poin yang didatangkan oleh pengarang. Adapun fasa yang pertama ataupun nombor yang pertama, lebih terfokus kepada bagaimana Nabi Muhammad SAW ni nak menyatu padukan antara orang-orang Madinah, orang Muhajirin dan juga Ansar, dan juga orang-orang selain orang Islam lah, maksudnya orang-orang Yahudi dan orang yang tidak menganut agama Islam. Jadi Rasulullah SAW letak poin yang pertama, iaitu kalau kita tengok muka surat sebelumnya, al-muslimuna min Quraisy wa Yathrib wa min tabi'ahum falahaqu bihim wa jahidihim ma'ahum ummatun wahidah. Dia kata semua orang-orang Madinah ni, Nabi Muhammad kata kita adalah satu ummah. Maksudnya kita adalah satu, tak ada beza pun antara kita. Walaupun mereka ada kabilah-kabilah, tapi sebenarnya tak ada beza. Nabi Muhammad kata kalau orang Islam maka kita adalah satu ummah. Nak tunjukkan itu adalah perkara pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lah, supaya tidak berlakunya percanggahan ataupun perkelahian. Sebagaimana kita tahu, sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Yathrib ataupun sampai ke Madinah, berlaku perbalahan atau pergaduhan yang sangat panjang antara Aus dan juga Khazraj. Jadi itulah perkara pertama yang Nabi lakukan. Wahwa awal asas la budda minhu li iqamatil mujtama islami mutamasik salim. Itu adalah asas pertama yang sepatutnya dibuat oleh sesebuah negara nak bina satu negara. Kena ada mujtama ataupun kena ada persefahaman ataupun kena ada kesatuan lah antara rakyat. Okey, yang kedua, sanian yaduluna al-bindu as-sani was-salis. Okey, fasal yang kedua dan juga ketiga, ala anna min ahammu simatul mujtama al-islami zuhura ma'na takaful wa tadamun fima bainal muslimin bi ajli surihi wa ashkalihi. Okey, zuhura tu apa? Okey, zuhura tu kita baca zuhura, bukan zuhuri ataupun zuhuru. Kita masuk sikit ilmu nahwu. Zuhura, kenapa kita baca zuhura? Sebab tu adalah isim anna. Okey, isim anna kalau di'irabkan dia jadi mansub. Okey, zuhura makna takaful wa tadamun. Okey, poin yang kedua dan juga ketiga ni difokuskan berkaitan dengan perlunya antara orang Islam ataupun antara penduduk Madinah sendiri untuk sama-sama takaful ni jamin menjamin, tadamun bersama, macam jamin menjamin antara satu sama lain. Maksudnya kena saling tolong menolong, jamin menjamin, bantu membantu antara penduduk Madinah tu sendiri. Dan benda ni adalah satu faham jami'an mas'ulun ba'duhum an ba'. Mereka ni menjadi tanggungjawab lah antara satu sama lain untuk membantu antara mereka. Itu adalah satu tanggungjawab kepada semua dan itu adalah perkara ataupun asas yang kedua dan ketiga yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, supaya ada saling membantu, dan bila ada saling bantu-membantu ni kita akan timbul rasa kasih dan sayang antara satu sama lain ataupun antara masyarakat tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga, salisan yadullu al-bindu as-sabi' ala muda ad-diqqah fi musawatu bainal muslimin. Okey, yang ketiga, fasal yang ketujuh pula. Yang ketiga ni pengarang ambil fasal yang ketujuh. Fasal yang ketujuh difokuskan berkaitan dengan musawah. Maksudnya semua antara orang Muslim ni dia sama rata. Antara orang Muslim ni maksudnya kedudukannya adalah sama rata. Tak adanya kalau dia tu adalah pemimpin, dia tinggi darjatnya, tak. Yang lain ataupun yang membezakan antara mereka adalah takwa sahaja. Iaitu apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah dalam Al-Quran.
Dan dalam poin ni diceritakan berkaitan dengan orang lindungan ataupun orang yang kita boleh lindungi. Tapi benda ni mungkin dah tak ada lah untuk zaman sekarang. Tapi zaman Rasulullah, bila mana seseorang datang ataupun masuk ke rumah seseorang untuk meminta perlindungan, maka wajib kepada orang tersebut ataupun tuan rumah tersebut untuk melindungi orang tersebut. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita tengok yang page sebelah, ka'anna la takunu ijaratun tadurru bil muslimin ka ijaratun jasus wa an takunu li adadin mahsur wa an takunu li muddah mahdudah bihaitsu la tazidu ala 4 ashhur. Syaratnya orang yang kita lindungi tu dia tak boleh orang yang ada jenayah ataupun dia tu adalah jasus. Jasus ni panggil spy. Dan dia ada tempoh dia kita nak lindungi seseorang tu ataupun kita bagi perlindungan kepada seseorang tu. Tempoh yang diberikan dia tidak lebih daripada 4 bulan. Dan benda ni samalah antara lelaki dengan perempuan. Kalau contohnya orang tu datang ke rumah seorang wanita ataupun orang yang berkeluarga, dia wajib untuk melindungi orang yang datang kat rumah dekat rumahnya tu. Dan kat sini pengarang mendatangkan satu kisah Ummu Hani binti Abi Bakar. Ummu Hani ni siapa? Ummu Hani ni adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ummu Hani ni dia ada seorang orang lindungan di bawahnya. Tapi Saidina Ali radhiyallahu an, dia ingin membunuh orang lindungan tersebut. Mungkinlah ada sedikit kesalahan yang dilakukan lah, tapi bukanlah jenayah yang besar dilakukan oleh orang lindungan tersebut. Jadi Ummu Hani ni rasa macam tercabar. Oh, dia ni orang lindungan aku, takkanlah aku akan bagi orang bunuh dia. Sebab Rasulullah kata bila ada orang lindungan ni, dia kena jaga betul-betul orang tersebut. Maksudnya jadi tanggungjawab kepada dia. Jadinya Ummu Hani ni dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, Rasulullah, macam mana keadaan orang lindungan tersebut kan? Maksudnya Saidina Ali ni nak membunuh orang tersebut. Adakah boleh kan? Jadi Rasulullah jawab apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Aku akan melindungi orang yang kau lindungi. Maksudnya Rasulullah ni akan melindungilah orang yang Ummu Hani lindungi tersebut. Jadinya Saidina Ali ni tidak boleh membunuh orang lindungan bawa Ummu Hani. Okey, nak kata ni sama rata. Kalau orang lindungan tersebut dia di bawah lindungan orang lelaki sekalipun, kita tak boleh untuk membunuh ataupun buat sewenang-wenangnya. Dan kita kena betul-betul melindungi orang lindungan tersebut. Adapun kita pada zaman sekarang tak adalah orang lindungan tersebut. Kita cuma ada tetamu yang datang kan. So kalau tetamu tu kita perlu hormatlah. Kalau kita tahu orang-orang Arab ni memang budaya dia, sebab daripada dulu lagi dia akan menghormati ataupun memuliakan tetamu. Dan itu sepatutnya dicontohi oleh kita lah juga orang-orang Islam yang lainnya. Kemuliaan mereka menghormati tetamu ni memang sangat agung dan sangat dahsyat lah. Sebab kadang-kadang dia boleh macam bagi makan setiap hari dengan makanan yang mewah, yang sedap, yang memang akan tetamu akan rasa suka lah untuk menjadi tetamu kepada mereka. Okey, lepas tu seterusnya, wa tastati'u an tata'ammal hadza fa ta'allamu muda' ar-rif'ah allati nalatha al-mar'ah fi humiyatil Islam wa zillaha. Okey, nak kata kat sini Islam ni dia menjaga kehormatan wanita tu sendiri. Maksudnya Islam ni mengangkat kehormatan wanita itu sendiri kan. Macam mana Islam mengangkat kehormatan wanita? Kalau kita tahu zaman sebelum datangnya Islam, zaman jahiliah, wanita ni anak-anak, bila lahirnya anak perempuan, mereka akan ditanam, akan dibunuh. Maksudnya akan berlaku penjerobohan ke atas kehormatan wanita itu sendiri. Tapi bila Islam datang untuk melindungi wanita tersebut. Cuma berlaku pada zaman sekarang, wanita ni nak sama taraf dengan lelaki. Kadang-kadang wanita ni nak kerja-kerja berat, wanita ni maksudnya dia nak melakukan kerja sehingga kan boleh mengabaikan tanggungjawab dalam rumah tangga. Islam tak galakkan wanita ni untuk, maksudnya kita boleh bekerja, dibolehkan untuk wanita tu bekerja, tapi jangan sampai kita mengabaikan rumah tangga dan sehingga kita mengabaikan kalau contoh para ibu dia boleh mengabaikan anak-anaknya kan. Sebab anak-anak ni
kalau kita tengok sejarah ataupun sejarah Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i ni nak terlahirnya seorang Imam Syafi'i ni melalui seorang ibu yang persediaannya sangat lama. Sebelum Imam Syafi'i lahir lagi, ibu Imam Syafi'i ni bersedia sangat lama lah untuk melahirkan seorang imam yang sekarang kita rujuk sehingga sekarang dan sehingga hari kiamat nanti kita akan rujuk berkaitan dengan hukum hakam yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Nak kata persediaan kepada seorang ibu ataupun seorang muslimah ni perlu. Kadang kita rasa macam kesediaan wanita ni tak payahlah belajar pandai-pandai sangat, sebab nanti masuk dapur juga. Dapur pun kena ada ilmu juga kan. Nak masak pun kita kena ada ilmu, nak jahit baju kena ada ilmu, nak ajar anak tu sebenarnya kena ada ilmu yang sangat maksudnya tinggi lah. Hatta kita belajar sampai PhD tu sebenarnya itu adalah satu bonus untuk seorang wanita, sebab nanti dia boleh mengajarkan anak-anaknya tersebut kan, dan anak-anak tersebut tu boleh melahirkan ataupun boleh membangunkan Islam, maksudnya meningkatkan Islam tu sendiri kan. Lepas tu jadinya Islam ni tidaklah menghalang wanita ni untuk bekerja ataupun berkerjaya, tapi jangan kita sampai mengabaikan rumah tangga ataupun sampai kita mengabaikan anak-anak kita dekat rumah kan. Dan jadi kewajipan lah untuk seorang wanita ni sebenarnya untuk sama-sama belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu yang pelbagai, supaya generasi-generasi yang akan dibentuk tu dapat membangunkan Islam sebaiknya, maksudnya dapat membangunkan Islam dengan lebih maju. Di belakang seorang suami ataupun seorang pemimpin yang hebat tu sebenarnya ada seorang wanita yang memberi sokongan ataupun yang mendidik anak-anak tu kan. Jadi penting lah untuk wanita-wanita ni menambahkan ilmu. Bukan sekadar lelaki lah sebenarnya. Sebenarnya peranan wanita ni lagi penting sebenarnya. Lagi penting sebab dia akan mendidik ataupun dia akan menjadi madrasah kepada anak-anak kan. Madrasah pertama kepada anak-anak itu adalah ibu mereka sendiri. Okey, itu dah habislah untuk kita punya tajuk yang bahagian yang keempat berkaitan dengan Piagam Madinah. Kita ulang kaji sikit tadi tajuk yang keempat, dan insya-Allah kita akan masuk tajuk yang seterusnya, Al-Qismu Al-Khamis. Ini yang kita akan belajar pada hari ini insya-Allah. Dan kita sama-sama ulang kajilah balik, sebab kalau berkaitan dengan perang ni biasa kita dah belajar dari zaman kita sekolah lagi, daripada sekolah rendah ataupun daripada ibu ayah kita sendiri kan. Jadi ini satu revision dan juga mungkin satu penambahan ilmu barulah berkaitan dengan peperangan ataupun apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, Qismu Al-Khamis ni dia akan cerita berkaitan dengan marhalah Al-Harbu Ad-Difa'iyah, satu marhalah ataupun satu fasa peperangan Islam ni untuk mendifa' ataupun defend ataupun pertahankan diri. Macam mana Islam mempertahankan diri melalui peperangan-peperangan yang disertai ataupun yang disertai lah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Okey, kita terus masuk. Bid'u al-qital awal ghazwah wazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna bid'u masyru'iyyatul qital innama kana ba'dal hijrah. Okey, pensyariatan peperangan boleh berperang ni dia berlaku selepas berlakunya hijrah. Adapun sebelum hijrah tidak berlaku pensyariatan untuk kita berperang ataupun untuk orang Islam sendiri berperang. Okey, walaqad wudi'at hadhihi masyru'iyyah mawdu' tanfis fi syahr Safar, dan ia berlaku pada bulan Safar ala ra'si 12 syahran min hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Itu selepas 2 bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Okey, kat sini pengarang menceritakan sikit. Sebenarnya sebelum berlaku peperangan Badar, ada peperangan yang sepatutnya berlaku, iaitu Ghazwatul Wuddan. Wuddan ni apa? Wuddan ni sebuah perkampungan lah, sebuah perkampungan dekat Jazirah Arab. Wuddan, yang mana Wuddan ni dia terdiri daripada orang-orang Quraisy daripada Bani Damrah. Yuridu Quraisyan wa Bani Damrah walakinahu kufal qital faqad wadi'ahu Bani Damrah wa 'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ila al-Madinah duna qital. Okey, tapi dekat Wuddan ni bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dan juga para sahabat sampai ke Wuddan, tak berlaku peperangan sebab mereka menyambut baiklah kedatangan Nabi dan juga para sahabat. Jadi tak berlaku perselisihan ataupun peperangan antara Bani Damrah ni. Jadi tak berlakulah Ghazwatul Wuddan, tapi adalah dalam sejarah akan berlaku peperangan tersebut.
Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perang Badar. Okey, inilah tajuk utama yang kita akan bincangkan ataupun kita sama-sama kongsikan pada hari ini, iaitu Ghazwatul Badar Al-Kubra. Peperangan Badar Kubra. Okey, peperangan Badar Kubra. Pertama kita kena tahu, kalau berkaitan dengan perang ni, perkara penting kita perlu tahu kenapa berlaku perang. Tak adanya berlaku perang ni saja tiba Nabi Muhammad SAW nak berperang, tak ada. Kita kena tahu kenapa berlakunya perang. Yang kedua, kita kena tahu berapa bilangan tentera Islam dan juga tentera musyrikin sendiri, dan apakah strategi-strategi yang dibawa oleh setiap kelompok lah. Maksudnya orang Islam bawa strategi apa, orang musyrikin ataupun orang kafir buat strategi apa ataupun taktik dia apa. Pasti yang seterusnya kita kena tahu siapa yang menang dalam peperangan tersebut, dan apakah pertolongan yang Allah bagi dalam peperangan tersebut, ataupun apakah teguran yang Allah bagi dalam sesuatu peperangan tersebut. Jadi untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan perang Badar Kubra. Okey, persoalan yang pertama, kita perlu tahu kenapa berlakunya peperangan Badar ni. Wasababuha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a bi'iru tijariyah li Quraisy qadimah min asy-Syam bi isyrafi Abi Sufyan bin Harb. Okey, sebab berlakunya perang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mendengar bi'ir ni binatang lah sebenarnya. Bi'ir ni binatang tunggangan yang dibawa. Kalau zaman dulu kan tak ada kereta, so kalau nak pergi berdagang kena bawa macam unta untuk bawa barangan dagangan mereka. Jadinya ada pedagang-pedagang Quraisy daripada Syam yang diketuai oleh Abi Sufyan. Maksudnya dia daripada Syam nak kembali ke Mekah. Bila nak kembali ke Mekah, dia akan melalui Madinah. Jadi Nabi SAW ni merancanglah untuk merampas harta mereka, orang-orang kafir Quraisy ni, untuk rampas harta-harta mereka. Jadi Nabi ajak fanadabal muslimina ilaiha. Nabi mengerah ataupun mengajak orang-orang muslim untuk menyertai untuk rampasan harta. Dia lebih kepada rampasan harta sebenarnya pada asalnya. Fa khaffa ba'duhum lidzalika. Okey, ada setengah daripada mereka, okey kita nak pergi perang tersebut. Ada yang bersungguh. Kebanyakan yang bersungguh tu adalah golongan orang-orang muhajirin lah, sebab mereka daripada orang Mekah, yang mana kita tahu orang-orang muhajirin ni mereka berhijrah ke Mekah kan. Mereka berhijrah ke Mekah dalam keadaan selai sepinggang. Maksudnya mereka terpaksa tinggalkan harta, mereka terpaksa tinggalkan rumah, anak-anak, isteri. So tak ada apa-apa yang mereka ada. So mereka adalah antara orang yang bersemangat lah untuk menyertai rampasan harta tersebut. Tapi ada juga watusaqilu akharuna, ada yang rasa berat hati pula nak pergi. Jadi Nabi tidaklah memaksa orang muslimin Madinah tu, tapi Nabi mengajak mereka. Jadi adalah beberapa ratus orang yang mengikuti sekali. Okey, seterusnya watahassasu Abu Sufyan al-amru wa huwa fi tariqati ila Makkah. Okey, Abi Sufyan al-Harb ni dia mendengar khabar berita tersebut. Abi Sufyan ni dia mendengar perkhabaran bahawasanya Nabi Muhammad ni nak rampas harta dagangan mereka kan. Jadi apa yang Abi Sufyan buat? Fa'arsala Damdam bin Amru al-Ghifari ila Makkah liyukhbira Quraisyan. Jadi Abi Sufyan hantar siapa? Damdam. Okey, ingat nama dia Damdam bin Amru al-Ghifari. Abi Sufyan menghantar Damdam bin Amru al-Ghifari ke mana? Ke Mekah, untuk bagi tahu orang-orang Quraisy, tentang berita Nabi Muhammad SAW ni nak rampas harta lah kan. Nak rampas harta daripada orang-orang, daripada mereka. Jadi bila dah sampai berita tersebut, apa yang orang Quraisy buat? Macam biasalah, perlu bersedialah untuk menghadapi peperangan tersebut. Sebab kebiasaan untuk orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab, bila mana satu pedagang, maksudnya pedagang secara besar-besaran, kalau pedagang dari Abi Sufyan ni buat satu dagangan yang besar lah. Jadi setiap kabilah ni akan keluarkan satu modal yang sangat besar, sebab pulangan yang besar yang mereka akan bawa kan. Jadi mereka rasa kalau contohnya harta tersebut dirampas oleh orang Islam, maka akan hilanglah banyak harta mereka. Jadi mereka mempersiapkan diri, orang-orang Mekah ni mempersiapkan diri untuk berperang dengan Nabi Muhammad SAW, supaya tidak berlakunya rampasan harta tersebut. Okey.
Dan mereka ni keluar kalau boleh katakan maksudnya Mekah tu boleh jadi kosong, bawa semua harta-harta untuk berperang. Kalau kat sini kata tentera Mekah tu ada berapa? Ada alaf maqatil, ada lebih kurang 1000 tentera ataupun askar yang keluar bersama. Okey, adapun tentera Islam, berapakah jumlah tentera Islam? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi layali min syahri Ramadan ma'a ashabihi. Kalau Ibnu Ishaq kata tentera Islam ni sebanyak 314 rajulan, 314. Tapi ada khilaf lah, maksudnya ada yang kata 313, ada yang kata 314, ada yang kata 315. Okey, tak apalah, itu khilaf yang sikit lah, ataupun perjanggahan yang sikit kan. Tapi nak katanya tentera Islam tu sebanyak 314 nak berlawan dengan orang kafir sebanyak 1000. Okey, kita tengok kan, bilangan tu memang sangat jauh. Dan mereka ni bawa ibilihim sab'in, bawa unta ni 70 ekor saja. Diorang ada 313, unta 70 ekor, jadi kena kongsi unta. Ada sahabat yang naik, ada kalau dah penat nanti sahabat turun pula ganti dengan orang lain, macam tu. Sebab mereka tujuan bukan untuk berperang. Itu tujuan utama orang Islam, bukan untuk berperang kan. Okey, seterusnya okey, itu berkaitan dengan orang muslim kan. Amma Abu Sufyan faqad utiha lahu an yahrazu ayrihi. Adapun pedagang ataupun Abi Sufyan dengan pedagang-pedagang daripada Syam tadi, mereka ni buat satu plan, maksudnya plan nak lalu jalan lain supaya tidak bertemu dengan tentera Islam sendiri, supaya tidak mereka ni terlepas lah. Jadi bila mereka lalu jalan lain, mereka jalan pantai ke, biasa mereka lalu jalan lain dan mereka akan jalan lain. Jalan ni yang jarang dilalui oleh pedagang lah. Jadi akhirnya pedagang yang diketuai oleh Abu Sufyan ni selamat dan sampai ke Mekah dengan selamatnya. Tapi orang-orang Quraisy ni, diorang dah keluar dah, diorang dah hampir sampai dekat Badar dah. Diorang dah habis sampai kat Badar kan. Dan bila mana Nabi SAW ni dapat berita, dapat perkhabaran, okey, sekarang ni orang Quraisy dah datang, dah sampai, tapi Nabi tak tahu bilangan mereka berapa. Nabi pun buatlah mesyuarat bersama dengan para sahabat. Nabi buat mesyuarat, Nabi tanya para sahabat tersebut kan, orang Muhajirin, daripada golongan Muhajirin iaitu Miqdad bin Amru, dikata kepada Nabi Muhammad SAW, teruskan peperangan ni, kami akan bersama dengan kamu ya Rasulullah. Macam tu. Itu wakil daripada orang-orang Muhajirin. Walakin an-nabi dhalla yanzur ila qaum wa yaqulu lahum ashiru alayya ayyuhan nas. Nabi kata, Nabi tunggu lagi pandangan orang lain. Nabi kata, tolonglah bagi pandangan pada aku, kita kan sedang bermesyuarat. Macam tu. Jadi orang-orang Ansar ni, Sa'ad bin Mu'az ni daripada golongan Ansar rasa macam, oh, dia kena bagi pandangan ni, sebab mesti Nabi tunggu daripada pandangan orang-orang Ansar juga. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni dia bagi pandangan untuk sama-sama, maksudnya untuk sama-sama dengan Nabi tetap teruskan peperangan tersebut, dan akan sama-samalah membantu dalam peperangan tersebut. Okey, lepas tu seterusnya macam mana Nabi Muhammad SAW ni ataupun orang tentera Islam ni mengetahui bilangan yang hampir tepat dalam peperangan Badar, sedangkan maksudnya benda tu tak akan dapat kecuali kita menghantar spy ataupun risikan kan. Jadi para sahabat ni dia disebabkan orang-orang Quraisy ni, diorang ni datang dalam bilangan yang sangat banyak. Kalau kita tahu tadi Abi Sufyan dah sampai ke Mekah, dan Abi Sufyan dah cakap dekat orang-orang Quraisy yang dah sampai kat Badar ni bahawasanya barangan dagangan mereka ni selamat dah sampai dekat Mekah. Tapi apa yang Abu Jahal cakap, Abu Jahal ni mengetahui rombongan orang Quraisy datang ke Badar, dia berkeras tak nak pulang ke Mekah, tetap nak teruskan peperangan dengan tentera Islam. Abu Jahal cakap apa dalam perenggan, waqad kana arsala Abu Sufyan ilaihim an yarji'u ila Makkah iz innahu qad ahraza al-'ir walakin Abu Jahal asarra alayya al-madiyun. Abu Jahal cakap, wallahi la narji', kata wallahi
kita tak akan pulang hatta nardi badran fanuqimu alaihi salasan, sehingga kita sampai dekat Badar, kita berkhemah 3 hari dekat Badar tersebut. Ini Abu Jahal yang cakap fananharul jazara, kita sembelih unta-unta yang kita ada, kita sembelih, kita buat pesta lah macam tu. Wa nut'imut ta'am, kita makan makanan. Wa nuskil khamar, kita minum arak. Wa ta'zifu alaina alqiyan, kita menyanyi menari masa kita berpesta, sehingga wa tasma' bina al-arab wa masiru wa jam'ana fala yazaluna yuhabunana, sehingga orang-orang sekeliling Badar ni boleh dengar bahawa kehebatan orang Quraisy ni sangat banyak kan. Maksudnya bila dia orang berpesta dan minum arak semua tu, nak katanya bilangan mereka ni sangat banyak, sehingga boleh orang kata boleh menakutkanlah tentera musuh. Itu pendirian Abu Jahal. Jadi mereka tetap stay dekat Badar selama 3 hari. Mereka ingin berkhemah 3 hari. Jadi tentera Islam ni buat apa bila mana mereka berkhemah ni? Dekat dalam perang, perang dia tak akan ada tentera sahaja, dia akan ada datang juga tukang masak, ada jururawat yang akan datang sekali dalam perang kan. Jadi orang Islam ni dia orang berseluduk curi seorang tukang masak daripada orang-orang kafir Quraisy ni. Bila mana dia dah curi tukang masak tersebut, jadi dia hantar tukang masak tersebut kepada Rasulullah SAW. Maksudnya dia curi tukang masak, orang yang dicuri daripada kafir Quraisy tu, para sahabat ni bagi kepada Rasulullah lah untuk bertanya berkaitan dengan sedikit info berkaitan dengan tentera Quraisy kan. Jadi kalau para sahabat ni tanya dulu kepada budak tersebut kan, ataupun tukang masak tu, bilangan mereka. Memang tukang masak tersebut tidak jawab secara jujur lah. Maksud dia jawab bilangan mereka ada 100 orang je. Lepas tu Rasulullah kata, salah tu cara kita nak taktik kita ataupun cara kita bertanya kepada orang untuk mendapatkan satu maklumat. Jadi Rasulullah tanyalah budak tu, kau dekat dalam peperangan Badar ni kau sebagai apa? Rasulullah tanya. Lepas tu dia kata, aku sebagai tukang masak, macam tu. Lepas tu Rasulullah tanya, jadi setiap hari biasa korang akan masak berapa ekor unta? Lepas tu budak tu jawab, kadang-kadang 9 ekor, kadang-kadang 10 ekor. Lepas tu Rasulullah, jadinya Rasulullah kata, jadinya tentera ni dalam 900 ke 1000 orang, sebab satu unta boleh makan dalam 100 orang. So Rasulullah dapat maksudnya dapat meneka secara hampir tepat lah bilangan orang-orang tentera kafir Quraisy tersebut. Itu salah satu strategi peperangan yang perlu ada ke dalam perang. Okey. Summa innahum madu hatta nazalu bil udwah al quswa min al wadi wa nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam 'inda adna ma'un miyahul badar faqala Hubbab bin Munzir. Okey, seterusnya kisah berkaitan dengan Hubbab bin Munzir. Hubbab bin Munzir ni antara sahabat yang penting lah dalam kisah perang Badar. Apa yang Hubbab bin Munzir ni buat? Bila mana tentera Islam ni sampai dekat satu tempat dekat Badar, dia sampai dekat mana? Dekat satu wadi kan. Dekat satu wadi, Rasulullah berhenti kat situ. Jadi Hubbab ni adalah orang yang biasalah dalam perang. Maksudnya dia tahu strategi perang tu macam mana, taktik perang tu macam mana. Jadi dia tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku nak bertanya kepada engkau kan, adakah kau berhenti kat sini ni sebab wahyu ataupun ini memang ilham daripada engkau? Seterusnya Rasulullah jawab, ini bukan wahyu, ini memang ilham daripada aku sendiri. Lepas tu Hubbab ni cakap, kalau ini ilham daripada engkau, bolehkah aku nak bagi pandangan, kita ubah tempat, kita pergi kat tempat lain yang mana kita perlu kita pergi dekat tempat yang dekat dengan perigi ataupun telaga orang-orang kafir ni. Kat sini maksudnya kita perlu kuasai sumber air untuk dua-dua pihak. Kita ada sumber air dan kita kuasai sumber air daripada orang kafir Quraisy, supaya bila mereka kering air ni, mereka akan rasa kepenatan dan akhirnya kita yang menang dalam peperangan. Jadi Rasulullah kata apa? Rasulullah tidaklah menolak pandangan tu dan Rasulullah mengambil pandangan tersebut. Dan seterusnya Rasulullah ajak balik ataupun arah baliklah tentera muslimin untuk tukar arah ataupun tukar tempat kedudukan. Okey, itu berkaitan dengan Hubbab. Okey, seterusnya ada yang kedua, wa iqtaraha Sa'ad bin Mu'az. Okey, Sa'ad bin Mu'az pula, apa peranan Sa'ad bin Mu'az ni? Sa'ad bin Mu'az ni dikata, wa iqtaraha Sa'ad bin Mu'az an yubna arish lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu bima'man fihi raja'un an ya'uda saliman. Sa'ad bin Mu'az ni dia bagi cadangan supaya dibinakan satu bangsa kepada ataupun pondok lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Sa'ad ni kata kita perlu bina satu pondok kepada Rasulullah. Rasulullah kena duduk dalam pondok ni.
walaupun Rasulullah ni tentera ataupun ketua lah dalam ketua dalam askar orang-orang muslimin kan. Tapi saat kata kalaulah Islam tu kehilangan engkau, wahai Nabi Muhammad, akan rugi besar Islam. Maksudnya akan menangislah semua orang-orang Islam di Madinah nanti. Tapi kalau contohnya kehilangan kami, maksudnya orang-orang Islam ni tak adalah menangisnya berpanjangan, sebab engkau adalah pembawa wahyu kan, ataupun engkau adalah penyampai wahyu. Jadi Rasulullah bersetuju dengan cadangan yang diarahkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Jadi para sahabat ni binalah satu pondok atau pembangsa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya summa akhadha yatma'inna ashabihi bi ta'yidillah wa nasrihi hatta innahu kana yaqulu hadza masra' fulan wa masra' fulan ay minal musyrikin. Okey, Rasulullah ni Rasulullah tahu para sahabat ni rasa gerun dan rasa takut kan. Sebab apa? Sebab bilangan tentera yang mereka akan hadapi nanti untuk peperangan nanti adalah bilangan yang sangat besar dan sangat tinggi kan. Jadi Rasulullah ni cuba tenangkan hati para sahabat ni. Rasulullah cakap apa? Nanti bila perang, Rasulullah terus tunjuk Masra' ni ataupun tempat ni akan terbunuhnya orang musyrikin ni. Tempatnya akan terbunuhnya orang musyrikin ni. Contoh kat sini akan terbunuhnya Abu Jahal, kat sini akan terbunuhnya orang lain. Dan itu memang berlaku secara benar, maksudnya secara tepat lah. Orang musyrikin tu akan mati kat tempat yang Rasulullah tunjuk tersebut kan. Nak katanya keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kemenangan Islam tu tinggi, dan itu memberi satu ketenangan kepada orang-orang Muslim itu sendiri, walaupun mereka tetap gerun dan juga takut lah untuk menghadapi peperangan tersebut. Okey, seterusnya surat seterusnya berkaitan dengan waraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'ara ila Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pada malam sebelum berlakunya peperangan Badar berlaku bila? Bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan, hari Jumaat. Jadi malam sebelum berlaku peperangan tersebut, Rasulullah ni Rasulullah sampai tak duduk, maksudnya berdiri untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan kan. Rasulullah cakap apa dalam doanya? Allahumma hazihil Quraisy qad akbalat bi khuyaliha. Ya Allah, Tuhanku, orang Quraisy ni datang ya Allah. Ya Rasulullah cakap macam itulah, orang Quraisy ni datang kan, dengan membawa kesombongan dan juga kebanggaan. Tuhaduka wa tukadzibuka rasuluka, dia ingin melawan engkau dan juga ingin mendustakan rasul engkau. Allahumma fanansaraka allazi wa'tani, Allahumma ahinuhum al-ghadata. Rasulullah kata, ya Allah, menangkanlah tentera Islam, dan ya Allah, matikanlah mereka. Itu apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam sebelum berlakunya peperangan tersebut, sehingga kan Rasulullah nampak macam letih lah, maksudnya bersungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi masuk peperangan, wa fi sabahatul yaumul jumu'ah. Okey, bila masuk peperangan pada hari Jumaat, li sanatai khulta min al-hijrah bada al-kitab baina musyrikin wal muslimin, berlakulah peperangan antara orang musyrikin dan juga muslimin. Wa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hufnah min al-husbah. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ambil bila berlaku peperangan Badar tersebut, Nabi ni dia tak berperang di hadapan. Nabi ni banyak berlindung dekat belakang lah, sebab tak nak Nabi tu cedera ataupun tak nak Nabi syahid kan. Jadi Nabi ni ambil hufnah min al-husbah. Nabi ambil batu-batu kecil dekat tangan Nabi. Nabi kata apa? Syahatil wujuh kan, syahatil wujuh, dan Nabi sembuh ataupun tiup pasir tersebut, dan pasir tersebut memang kena kepada tentera musyrikin, maksudnya masuk anak-anak mata tentera musyrikin. Nak kata ni adalah salah satu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan mereka ni tak dapat melakukan peperangan, maksudnya mereka dah macam kabur-kabur, dan akhirnya ada yang syahid, mati tentera musyrikin. Okey, kalau kat sini kata tentera musyrikin yang mati dalam peperangan tersebut, wa qatala fi tilkal mawqi'ah 70 min sanadid al-musyrikin, 70 orang tentera musyrikin. Adapun dari tentera muslimin yang syahid seramai 14 orang tentera. Dan bila mana dah syahid, syahid tu Nabi tanamlah. Dan untuk tentera musyrikin ni
mereka campak mayat-mayat tentera musyrikin yang dah mati ni ke dalam satu perigi buruk. Ke dalam satu perigi buruk. Bila dah campak semua dalam tu, Rasulullah akan berdiri dekat perigi tersebut. Rasulullah berdiri dekat tepi perigi dan Rasulullah kata, Rasulullah kata, ya fulanu wa ya fulanu ibnu fulan ayasurukum annakum ata'tumullah wa rasuluh. Rasulullah kata dekat fulan-fulan, maksudnya dekat mayat-mayat tersebut kan. Rasulullah sebut nama, contohnya Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, wahai siapa-siapa lagi lah, orang musyrik yang mati tu. Rasulullah kata, susah ke engkau nak taat sebenarnya kepada Allah dan Rasul ni? Rasulullah macam bercakap dengan mayat-mayat tersebut kan. Fa inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan. Dan kau dapati apa yang Allah datangkan tu adalah benar. Maksudnya benarlah apa yang Allah datangkan tu. Dan mereka mati dalam keadaan kekufuran kan. Itu berkaitan dengan tentera musyrikin. Maksudnya Rasulullah ni macam menghina mereka lah, menghina mayat-mayat tersebut. Okey, seterusnya perenggan yang bawah tu, istasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi fi amr al-usra fa asyara alaihi Abu Bakar an ya'khudhu minhum fidyah min al-mal. Okey, bila mana dah habis peperangan, dah berlaku, dah habis peperangan dan tentera Islam ni menang dengan pertolongan daripada Allah juga. Allah menghantar para malaikat. Jadi adalah tawanan-tawanan yang ada kepada Islam. Tak turun masa ni, tak turun lagi ayat berkaitan macam mana dengan tawanan-tawanan ni ataupun harta-harta rampasan ni. Jadi bukan harta rampasan ni, berkaitan dengan tawanan. Okey, jadi Abu Bakar ni bagi pandangan, kita minta pampasan. Maksudnya kita hantar orang tawanan ni balik kepada orang Quraisy dan minta pampasan. Itu pandangan daripada Abu Bakar. Adapun pandangan daripada Omar kata kita bunuh je mereka. Kita bunuh je orang-orang kafir Quraisy ni. Jadi Rasulullah ni dia ambil pandangan ataupun dia menerima pandangan daripada Abu Bakar. Tapi bercanggahan ataupun bersalahanlah dengan ayat Quran yang diturunkan. Maksudnya Allah ni suruh orang-orang tawanan daripada kafir Quraisy ni kita bunuh je terus. Bukan ambil harta ataupun kita ambil pampasan daripada orang kafir. Okey, itu sedikit kisahlah sirah Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan perang Badar yang diceritakan oleh pengarang kan. So kita dapat gambaran lah, walaupun tentera musyrikin bilangannya banyak, tentera Islam bilangannya sangat sikit, tapi kemenangan tu bukan bergantung kepada kualiti kita kan, bukan bergantung kepada kualiti, tapi dia bergantung kepada bukan bergantung kepada kuantiti, tapi bergantung kepada kualiti tentera tersebut dan juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Okey, jadi kita masuk Ibar wal Izzat. Okey, Ibar wal Izzat ni ada 9 Ibar wal Izzat, yang mana dalam Ibar wal Izzat ni ataupun ibrah yang kita boleh ambil daripada peperangan Badar ini. Okey, yang pertama, يدلنا السبب الأول لغزوة بدر أن دافع الأصلي لخروج المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن القتال والحرب وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء. Okey, sebenarnya ni yang pengarang ceritakan tadi dekat muka surat depan, maksudnya dekat awal penceritaan kenapa berlakunya peperangan Badar ni. Peperangan Badar ni bukannya berlaku sebabkan mereka nak perang ataupun nak berperang lah antara muslimin dan juga musyrikin, tapi lebih kepada Nabi Muhammad ni nak ambil harta rampasan je. Maksudnya Nabi Muhammad nak rampas balik harta daripada orang-orang musyrikin yang diketuai oleh Abu Sufyan tadi. Tapi ghaira anna Allah arada li'ibadihi ghanima akbar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak nak benda tu. Maksudnya tak nak berlaku benda tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menolak, dia menyelamatkan lah, bukan menyelamatkan, dia hantar balik orang-orang pedagang yang diketuai oleh Abu Sufyan ni ke Mekah. So Allah tak nak Nabi Muhammad SAW ni ambil harta rampas orang perang. Kenapa? Kerana Allah nak menggantikan dengan tentera ataupun menggantikan perlawanan yang lagi besar. Okey, kenapa macam tu? Ada dua perkara. Pertama, al-amru al-awwal anna ammatu mumtalikat al-harbiyyin ta'udu binisbah lil muslimin amwalan ghairu muhtarimah.
Perkara pertama, harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir harbi. Kafir harbi ni apa? Kafir yang memerangi lah, yang memerangi. Kafir harbi, nisbah kepada orang-orang muslim ni, harta mereka ni tak ada kehormatan. Maksudnya kita boleh ambil harta mereka. Maksudnya apa yang Nabi nak buat tu betul. Nabi nak ambil harta rampasan tu betul, apa yang Nabi nak buat tu. Falahum an yastawla 'alayha wa ya'khudhu ma imtada ilaihi aydihim minha. Maksudnya boleh kita menguasai harta-harta daripada orang-orang yang bukan Islam, ataupun kita nak merampas balik harta-harta daripada orang bukan Islam. Dan ini adalah muttafaq ulama lah, ijma' ulama dia kata perkara tu betul. Itu pertama. Yang kedua, ala anna lil muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa abnaihim fi Makkah uzran akhar fil qasdi ila akhar airun Quraisy wa istila 'alaiha wa huwa muhawalatu ta'wid. Yang kedua, orang-orang muhajirin ni dia nak ambil baliklah harta mereka. Sebenarnya itu adalah hak orang-orang muhajirin, sebab orang muhajirin ni pun dirampas harta mereka sebelum mana mereka ni berhijrah ke Madinah kan. Sebab mereka berhijrah ni orang kafir Quraisy dekat Mekah tak bagi bawa sekali dengan harta. Boleh keluar, tapi keluar sehelai sepinggang. Jadinya itu hak kepada orang-orang muhajirin sebenarnya, nak ambil balik harta mereka, yang mana mereka keluar daripada rumah-rumah mereka, meninggalkan anak-anak mereka. Okey, itu perkara yang pertama. Seterusnya perkara yang kedua, al-amru as-sani, ala wahya ad-da'wah ila dinullah wal jihad fi sabili dhalik wa tadhiyatu birruh wal mal fi sabili i'la'ul kalimah. Okey, yang perkara yang kedua yang nak ditujukan bahawasanya kenapa berlakunya peperangan, bukan berlakunya peperangan secara besar-besaran, bukan berlakunya rampasan harta, dan Allah tolak balik orang-orang, Allah hantar balik orang-orang Abi Sufyan ni, tapi Allah datangkan lagi tentera yang lagi besar kepada orang muslim ini, sebab nak menunjukkan kepada dakwah Islamiyah itu sendiri, ataupun berjihad di jalan Allah itu. Maksudnya Allah nak tengok bagaimana pengorbanan yang sepatutnya, ataupun pengorbanan orang muslimin ketika itu. Adakah mereka mampu berkorban dari segi harta, dari segi tenaga, dari segi diri mereka sendiri kan, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu orang panggil apa, tarbiyah yang Allah nak datangkan kepada orang-orang muslimin pada ketika itu. Adakah mereka sanggup, ataupun mereka hanya sekadar nak ikut peperangan tersebut, ataupun nak ikut Rasulullah ni untuk ambil harta sahaja. Jadi bila mana kita tengok berlakunya peperangan Badar ni, nampaklah kesanggupan mereka, ataupun kesanggupan orang-orang muslim itu sendiri mengikuti perang ni bukan sekadar untuk ambil harta, tapi memang betul-betul untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, sehingga kan Allah memberi kemenangan kepada orang-orang Islam melalui surah Al-Anfal kan. Itulah dua poin yang disampaikan oleh pengarang kan, berkaitan dengan dafi' ataupun dorongan pertama yang Allah datangkan kenapa berlakunya perang Badar ni, sebab Allah nak tengok perjuangan ataupun tarbiyah ruhiyah dari segi orang-orang Islam itu sendiri kan pada ketika itu. Okey, seterusnya yang kedua, wa indama nata'ammul kaifa yajlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi liyushawirhum fil amri allazi fawaja'u bihi ba'da afalat minhum al-'air wa tala'a 'alaihim an-nafir al-'azim al-mudjajun bisilahul kamil. Okey, bila mana Rasulullah ni dapat berita bahawasanya para pedagang yang diketuai oleh Abu Sufyan ni dah balik ke Mekah, tapi ada yang yang datang sebenarnya adalah orang-orang Quraisy yang bilangan mereka adalah seribu yang ingin memerangi Rasulullah. Jadi Rasulullah ni duduk bermusyawarah ataupun bermesyuarat, buat syura lah antara Rasulullah dan juga sahabat. Rasulullah tanya pada sahabat ni, kita nak teruskan peperangan ni ataupun kita nak balik kembali ke Madinah sahaja kan, ataupun kita nak kita berperang dengan orang-orang Quraisy tersebut. So nakifu ala dilalatain, ada dua dalil yang datangkan oleh pengarang. Yang pertama, ad-dilalah al-ula, dalil yang pertama kat sini anda bahagikan kepada dua. Kalau sini pengarang dibahagikan kepada dua. Bolehkah tentera Nabi Muhammad SAW dan juga orang Islam ni dia bermusyawarah nak bagi perang ke tak nak bagi perang? Boleh ke tak berlaku benda tu?
wajadna annahu kana yaltazimu hadzal mabda' fi kulli amri la nasfihi min kalamullah ta'ala. Kita dapati bahawasanya masa nak berlaku peperangan Badar ni tak ada pun turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kena perang ke, kena balik Madinah ke, tak ada. Maksudnya tak ada berlaku benda tu. Jadi ijma' ulama kata maksudnya dibolehkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ni bermusyawarah. Maksudnya boleh mereka nak kembali ke Madinah balik untuk tidak berperang, ataupun boleh untuk orang Islam ni berperang. So sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni buat musyawarah, sebab tak ada nas yang datang. Maksudnya tak ada nas kata okey kau kena pergi perang, orang Islam kena pergi perang, tak ada. Jadi dibolehkan antara dua. Adapun amma ma sabata fihi nas minal kitab aw hadis minas sunnah bihi Rasulullah SAW hukmi fala sya'nu lisyura. Adapun kalau dah didatangkan nas, contohnya pada ketika itu Allah datangkan wahyu, Allah datangkan nas kan, Allah kata Allah suruh orang Islam ni kembali ataupun jangan berperang, masa tu tak boleh dah berlaku musyawarah antara ataupun mesyuarat antara orang Muslim dan juga orang Islam, sebab masa tu dah diturunkan wahyu ataupun itu adalah satu wahyu yang qat'i yang perlu mereka ikuti. Tak boleh dah kita macam kita tak payah pergi perang lah, ataupun kita kena pergi perang jugalah, tak boleh, kita kena ikut. Jadi kalau tak ada nas, boleh kita bermusyawarah. Itu pada inilah wakil Rasulullah SAW lah. Tapi kalau ada nas, tak boleh dah musyawarah, ambil dalil qat'i yang didatangkan daripada kitab dan juga hadis. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, khudu' ad-dilalatu as-saniyah khudu'u halatul ghazwu wal mu'ahadah wa silhu bainal muslimin wa ghairuhum lima yusamma bi siyasah asy-syar'iyyah aw ma yasmihi ba'duhum bi hukmi al-imamah. Okay, kat sini dia berlaku satu kaedah, maksudnya kaedah siasah syar'iyyah, ataupun kalau ada setengahnya panggil hukum imamah. Kat sini hukum siasah syar'iyyah ataupun hukum imamah ni dia berlaku berdasarkan kebijaksanaan pemimpin tersebut. Kalau macam dalam perang Badar ni, Rasulullah adalah pemimpin pada ketika itu. Jadi kebijaksanaan pemimpin tersebut untuk melakukan musyawarah ataupun tidak, ataupun terus memberi keputusan. Maksudnya tengok keadaan tentera Muslim itu sendiri, waktunya dan juga tempat yang mereka ada. So itu adalah kebijaksanaan pemimpin yang ada agama lah. Maksudnya pemimpin tu kena al-mutadayyin, yang pegangan agamanya sangat tinggi. Kalau ikut sini Rasulullah SAW dia melakukan musyawarah, dan bila habis musyawarah Rasulullah simpulkan mereka ni perlu berperang, teruskan peperangan tersebut. Sebab itulah berlakunya peperangan Badar ni. Sebenarnya boleh je peperangan Badar ni tidak berlaku kalaulah musyawarah antara Rasulullah dengan sahabat ni mengatakan mereka ni pulang ke Madinah balik. Tapi mereka bersetuju untuk berperang. Okey, itu dua dalil lah untuk poin yang kedua berkaitan dengan musyawarah Rasulullah SAW ni untuk melakukan perang ataupun tidak. Okey, seterusnya kita akan masuk poin yang ketiga. Poin ketiga berkaitan dengan wala syak anna al-bahis liyatasa'al limadza lam yaqa' jawab Abi Bakar wa Umar wa Miqdad mawqifan kafiyan min nafs Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah ni kan bila bermusyawarah, Miqdad, Abu Bakar dan juga Umar ni dia bangun dan bagi pandangan, dan mereka ni adalah dari kalangan orang-orang Muhajirin. Mereka bagi pandangan, Rasulullah teruskan peperangan ni, Rasulullah teruskan peperangan ni, kami akan bersama dengan kamu. Rasulullah tetap juga tunggu sehingga ada orang Ansar yang wakil bangun dan bagi tahu pandangan mereka. Kenapa Rasulullah buat macam tu, sedangkan dah ada dah pandangan lain. Sebenarnya dah banyaklah pandangan, patutnya Rasulullah boleh buat kesimpulan. Okey, jawabnya kat sini. Wal jawab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yuridu an ya'rifu ra'yul ansar anfusihim fi dhalikal amr. Rasulullah ni dia nak tahu pandangan orang Ansar ni sendiri. Adakah mereka ni kalau kita golongan-golongan Ansar ni diorang berbai'ah dengan Rasulullah SAW, lakunya perjanjian antara Rasulullah dan juga orang Ansar, yang mana golongan Ansar ni akan tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Dan adakah mereka akan buat perkara tersebut ataupun itu hanya sekadar perjanjian secara lisanan?
Tapi bila mana Sa'ad bin Mu'az bangun, dia kata dan dia mewakili orang-orang Ansar yang kata kerelaan mereka lah untuk sama-sama menyertai Rasulullah SAW dan juga orang Muslim yang lain untuk berperang sekali. Jadi Rasulullah rasa tenang lah maksudnya dengan jawapan orang Ansar tersebut, sebab Rasulullah nak tahu akidah mereka ni betul-betul dah terpasak betul kukuh ataupun tidak. Sebab itulah Rasulullah ni dia tidaklah mengambil pandangan orang Muhajirin sahaja. Rasulullah nak tengok juga pandangan orang-orang Ansar, sebab orang-orang Muhajirin ni mereka dah lama dengan Rasulullah SAW. Adapun orang Ansar ni mereka maksudnya barulah berbaiat dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah nak tengok kekukuhan akidah mereka kan. Jadi bila mana jawapan yang diberikan oleh Sa'ad itu adalah positif, maka berlakulah maksudnya mereka akan teruskanlah peperangan tersebut, dan tenanglah hadirin Rasulullah untuk teruskan peperangan Badar tersebut. Okey, itu kenapa Rasulullah still juga nak pandangan daripada kedua-dua pihak ataupun daripada Muhajirin dan juga Ansar dua-duanya. Okey, lepas tu yang keempat, yajuzu al-imam an yasta'inu fil jihad wa ghairihi bil uyun wal maraqib. Kat sini yang keempat ni pengarang kata diharuskan kepada imam ataupun ketua sesuatu peperangan untuk mempergunakan yasta'in atau mempergunakan ataupun meminta tolong dalam jihad, dalam peperangan ni bil uyun ni apa, orang risik ataupun spy lah kan, al-mura ataupun wal muraqib, pemerhati, yang mana mereka ni pemerhati ni akan yubassahum bainal a'da liyakshifuna al-muslimuna khututihim wa ahwalihim wa liyatabayyanu ma hum alayhi min quwwah fil uddah wal adad. Yang mana mereka ni, para spy ni akan tengoklah, maksudnya tengok dan perhatikan keadaan musuh mereka, berapa banyak bilangan tentera musuh, apa yang mereka, strategi apa yang mereka gunakan. Jadi orang-orang spy ni ataupun orang risikan ni akan masuk ke dalam tempat orang-orang musuh, dan mereka akan nak tahu lebih jelas berkaitan dengan kekuatan tentera musuh dari segi uddah wal adad. Okey, Uddah ni adalah kelengkapan perang yang digunakan oleh tentera musuh tu macam mana. So itu adalah sangat penting lah dalam strategi peperangan, sebab kita nak tahu apa yang musuh bawa ataupun apa yang musuh guna untuk kita bersedia lah, untuk pihak Muslim itu sendiri bersedia. Okey. Kalau kita tahu benda ni digunakan lah, maksudnya untuk kedua-dua pihak mereka menggunakan, tentera musuh dan tentera Islam akan menggunakan orang risikan. Kalau ikut dalam negara, orang risikan ataupun orang panggil apa, IC ni diberi gaji yang sangat tinggi oleh kerajaan. Yang setiap negara ni mesti ada orang risikan yang akan dihantar, sebab orang risikan ni sangat penting untuk contoh satu negara tu dia nak menguasai negara lain. Orang risikan ni sangat penting, dan berapa pun yang diminta oleh orang-orang risikan ni akan diberikan oleh sesebuah negara tersebut, sebab ini dia berkaitan dengan keselamatan negara juga, keselamatan negara. Kalau dalam sejarah kalau Jerman pernah menghantar satu spy, dia ada nak berlaku satu peperangan. So orang Jerman ni dihantar seorang spy yang dihantar ni adalah orang perempuan. Orang perempuan ni dia buat apa? Dia akan masuk ke dalam ke dalam tentera musuh, maksudnya dia pergi masuk ke dalam markas tentera musuh. Dia buat apa? Wanita ni dia akan menari, akan menyanyi ataupun menghiburkan askar-askar tentera musuh. Dan pada masa yang sama, dia adalah spy kepada tentera Jerman. Dia akan cari ataupun tengok kekuatan dan juga kekuatan tentera musuh tersebut. Dan sebenarnya perkara ni tak dianjurkan ataupun tidak dibolehkan di dalam Islam. Maksudnya kita hantar spy yang macam tu, maksudnya merosakkan akhlak lah. Maksudnya orang Jerman ni dia hantar spy orang perempuan yang menari, yang merosakkan ataupun meruntuhkan akhlak. Itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Adapun kalau kita nak hantar spy yang boleh kita risik, macam kalau tentera Badar, mereka merisik ataupun mereka mencolek tukang masak untuk tahu bilangan dan juga kekuatan orang musyrikin tu. Jadi tidak dibolehkan kalau benda tu dia berlanggar dengan syarak. So spy tersebut tidak dibolehkan di dalam Islam.
Okay, ada satu kisah sebelum berlakunya perang Badar. Rasulullah ni wa qad jaa fi kutub asirah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lima nazala qariban min Badar, bila mana Nabi ni nak sampai dah dekat dengan Badar, wa raqiba huwa wa rajulun min ashabihi, Rasulullah dengan seorang sahabat lain, hatta wuqifa ala syekh min al-Arab fasa'alahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an Quraisy wa an Muhammad wa ashabihi wa ma balaghahu anhum. Okay, Rasulullah ni dia Rasulullah bila nak dekat sampai dengan Badar, Rasulullah dan juga seorang sahabat ni berjumpa dengan seorang syekh. Seorang syekh ni dia orang besar juga dalam satu kabilah. Cuba tak disebutkan kabilah apa lah kat sini. Dia tanya kepada syekh ni, tanya, bolehkah kau bagi tahu dekat aku keadaan tentera muslimin, tentera kafir Quraisy, dan juga keadaan tentera muslimin dan juga kafir Quraisy. Maksudnya macam mana keadaannya. Kalau Syekh ni dia tak kenal pun Rasulullah siapa kan. So Syekh ni jawab, la ukhbirukuma hatta tukhbirani mimman antuma. Dia kata, aku tak akan bagi tahu kau sehingga kau bagi tahu aku siapa engkau ni. Maksudnya dia tak bermudah-mudahan. Maksudnya orang tua maksudnya Syekh ni tidak bermudah-mudah. Lepas tu Rasulullah jawab apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Iza akhbartana akhbarnaka. Rasulullah dia jawab sikit je. Rasulullah kata, kalau kau bagi tahu aku akan bagi tahu kau aku ni siapa. Okey, Rasulullah cakap macam tu. Lepas tu Syekh ni kata, faqala adzaka bizaka. Maksudnya aku kena bagi tahu dulu baru kau bagi tahu ke? Macam tu. Jadi Rasulullah jawab kata, na'am. Lepas tu Syekh ni dia bagi tahulah. Dia bagi tahu keadaan tentera musyrik itu berapa banyak. Dia bagi tahu keadaan tentera Islam tu berapa banyak. Keadaan sahabat tu macam mana. Hatta faragha min kalami, sehingga habislah kalam dia. Maksudnya apa yang dia tahu tu dia bagi tahu semuanya. Lepas tu dia tanyalah kepada Rasulullah, okey, sekarang aku nak tahu kau pula siapa? Rasulullah, kau pula siapa kan? Rasulullah jawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu min ma. Rasulullah kata, kami ni daripada air, mak. Lepas tu Rasulullah pun balik, insarafa anhu fa akhadha syekh yaqulu ma min ma ma'ul Iraq. Syekh tu jawab, masa tu Rasulullah dah balik dah. Kiranya Syekh ni bermonolog lah, Rasulullah ni daripada air ke, Rasulullah ni daripada ma'ul Iraq. Ma' ni sebenarnya satu kabilah ataupun satu bani daripada orang-orang Iraq, daripada negara Iraq. So dia macam tertanya-tanya. Jadi itu adalah satu teknik ataupun cara lah. Kalau dalam bahasa Arabnya orang kata cara kita tauriyah lah. Tauriyah ba'id. Tauriyah ni kalau dalam balaghah kita belajar tauriyah. Tauriyah ni sebenarnya apa yang disampaikan oleh penyampai itu adalah dia nak sampaikan maksud yang lain, tapi orang yang dengar tu dia akan faham lain. Kalau contohnya macam ni, Rasulullah nak sampaikan yang Rasulullah ni daripada mak ni, maksudnya Rasulullah ni diciptakan daripada air. Sebab manusia ni kan diciptakan daripada air, tapi boleh jadi orang faham mak ni maksudnya satu kabilah. Itu tauriyah. Tauriyah dia ada ba'id dan juga qarib. Jadi kalau min ma' ni makna ba'idnya, kalau min ma'ul Iraq makna qarib. Okey, seterusnya poin yang kelima, aksamu tusarrifatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadulluna ala hadis allazi jara baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Hubbab bin Munzir fi sya'nil makan allazi nazala fihi. Okey, kalau yang ni nak ceritakan berkaitan dengan Hubbab, berkaitan dengan tindakan Nabi. Maksudnya Hubbab ni dia bagi satu pandangan. Hubbab ni bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, wahai Rasulullah, tempat yang kau pilih ni adalah tempat yang diwahyukan ataupun ilham daripada kau sendiri? Rasulullah jawab, itu adalah ilham daripada Rasulullah kan. Dan itu adalah ilham. Jadinya kat sini nak dikatakan bahawasanya Rasulullah ni tugas dia bukanlah sekadar sebagai seorang Nabi. Bila seorang Nabi, dia akan bercakap melalui wahyu. Dan bila mana Rasulullah ni dia sebagai seorang manusia, dia akan bercakap melalui apa yang difikir. Yufakir wa yudabbiru. Dan boleh jadi apa yang difikir ataupun apa yang Rasulullah bagi pandangan tu, boleh jadi pandangan tersebut salah. Maksudnya kurang tepat lah. Jadinya Rasulullah ni ada dua cara fikir Rasulullah, sama ada melalui wahyu ataupun melalui ilham Nabi sendiri. Maksudnya melalui cara fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Jadi nak kata apa yang dikatakan oleh Rasulullah ni bukanlah semuanya wahyu, tapi Rasulullah ni tetaplah juga Rasulullah ni maksum. Kalau contohnya ada berlaku kesalahan dalam percakapan Rasulullah, Allah akan terus maksudnya sampaikanlah wahyu kepada Rasulullah SAW, ataupun akan diperbetulkan melalui sahabat ataupun Jibril alaihi salam. Itu tindakan Rasulullah SAW. Itu tindakan Rasulullah SAW. Okay, itu yang poin yang kelima. Seterusnya kita masuk kepada poin yang keenam. Okay, poin yang keenam ni berkaitan dengan ahamiyatu tadarru' lillah wa syiddatul isti'anah bihi. Kepentingan merendah diri. Maksudnya kalau kita tengok sebelum ni pengarang ada cakap Rasulullah ni dia duduk kat satu bangsa ataupun pondok yang dibina oleh para sahabat untuk baginda. Baginda ni tak tidur pun. Maksudnya tak adalah tidur nyenyak-nyenyak dekat dalam masa tersebut, tapi baginda ni bangun solat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tetap melakukan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan. Sedangkan kalau kita tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah ni, Allah boleh makbulkan kejap je. Kalau Rasulullah doa sekali, Allah terus boleh makbulkan. Tapi Rasulullah ni dia bersungguh-sungguh kan, bersungguh-sungguh sehingga Rasulullah rasa macam dah hampir lesu lah pada Rasulullah SAW. Dan kalau kita tengok sebelum berlaku peperangan, Rasulullah memberi satu ketenangan kepada orang muslimin dengan mengatakan apa? Nanti kau akan bunuh orang kafir dekat kawasan ni, Nak kata ni keyakinan Rasulullah SAW bahawasanya tentera Islam ni akan menang. Tentera Islam ni akan menang kan. Sebab Rasulullah boleh jangka orang ni akan mati kat kawasan ni, orang ni akan mati kat kawasan ni, dan benda tu adalah berlaku dengan tepat. Dan kalau macam tu, sepatutnya Rasulullah tak perlulah berdoa dengan bersungguh-sungguh. Boleh je Rasulullah nak tidur ataupun rehat untuk peperangan pada esok harinya. Tapi Rasulullah tak buat benda tu. Maksudnya Rasulullah tetap bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah buat benda tu? Kalau kita tengok munajat Rasulullah ni sangat lama, sangat kuat kan. Sehingga kan Abu Bakar yang menjaga pondok Rasulullah SAW ni rasa macam kesian dengan Rasulullah. Maksudnya penat sangat Rasulullah tu. Sehingga kan Abu Bakar kata apa? Kafa ya Rasulullah, cukup dah Rasulullah, cukup dah. Maksudnya dah banyak sangat dah kau berdoa, dah banyak sangat dah kau berdiri kan. Innallaha munjizu laka ma wa'ada. Sungguhnya Allah akan mengkabulkan ataupun Allah akan menepati janji-janjinya kepada Rasulnya kan. Maksudnya akan memenangkan tentera Islam tu sendiri. Jadi kat sini nak kata kenapa Rasulullah tetap bermunajat ataupun bersungguh-sungguh dalam bermunajat kepada Allah ataupun meminta doa, kerana Rasulullah nak tunjukkan dia ni adalah seorang hamba. Maksudnya kalau seorang hamba ni kena bersungguh-sungguh. Walaupun dia tahu kemenangan tu Allah akan bagi, tapi Rasulullah nak tunjukkan satu role model ataupun satu contoh lah kepada umat Islam tu sendiri. Kalau kita tahu dalam satu riwayat kan, Rasulullah ni dalam sehari dia tak akan kurang dia punya istighfar melebihi 70 kan. Maksudnya akan lebih istighfar Rasulullah SAW. Sedangkan kalau Rasulullah tak istighfar pun, Allah akan ampunkan Rasulullah. Rasulullah ni kan dia seorang Nabi yang maksum, tapi Rasulullah tetap juga beristighfar. Sehingga Aisyah dalam satu riwayat, Aisyah tengok tumit Rasulullah ni sampai dia berdarah, dah luka, dah berdiri lama sangat solat hajat, solat tahajud malam-malam. Sehingga Aisyah kata, cukuplah Rasulullah, engkau ni Allah bagi keampunan kepada engkau kan. Tapi Rasulullah kata apa? Aku ni seorang hamba, aku perlu ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bagaimana kita punya cara bersyukur kepada Allah ni? Dengan sentiasa bersujud ataupun bersujud meminta pertolongan ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita susah ke, dalam keadaan kita senang ke, kita kena sentiasa meminta ataupun berkata mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya kita ni lebih daripada Rasulullah. Maksudnya dari segi ibadah kita, dari segi ubudiyah kita ni patutnya kita lebih daripada Rasulullah kan. Sebab kita punya dosa maksudnya lagi banyak kan. Setiap hari kita akan melakukan dosa dan kita tak akan terlepas dari melakukan dosa-dosa tersebut. Jadi patutnya kita ni ada rasa maksudnya rasa malu lah kepada diri kita sendiri. Hari ni berapa banyak dah kita selawat dekat Rasulullah SAW, ataupun kita tak ada selawat lagi. Kalau tak ada selawat, boleh selawat kepada Rasulullah kan. Lazimi selawat kepada Rasulullah SAW, sebab banyak pahala akan mengalir kepada kita, dan Rasulullah ni akan memberi syafaat kepada umatnya.
Itu nak tunjukkan peranan Rasulullah ni ataupun sifat Rasulullah ni yang bersungguh-sungguh ketika meminta sesuatu perkara, dan itu perlu kita contohi sebagai umat Islam. Dan bila mana kita ni ditimpa satu musibah ataupun satu bala, sama ada musibah ni boleh jadi dua. Musibah ni sama ada kita ditimpa kesenangan ataupun kesusahan, itu sebenarnya satu musibah. Kalau kesenangan ni kadang-kadang kita boleh lupa kepada Allah SWT. Qalilan ma tashkurun kan. Tak ramai orang yang bersyukur kan. Kalau kita tengok Qarun, dulu Qarun ni dia miskin kan, tak ada harta, tapi dia minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan dia untuk ada harta, sehingga kan harta Qarun ni banyak. Dia punya kunci untuk simpan harta tu banyak, maksudnya besar, kena dibawa oleh orang lain kan. Nak katanya banyaknya harta Qarun ni, tapi dia menderhakai ataupun mendustakan Allah kan. Dulu Qarun ni adalah orang yang adalah salah seorang yang taat kepada Allah SWT. Tapi bila mana dia bagi harta, diuji. Bila diuji, dihasut oleh syaitan, maka kita akan terpesong. Jadinya sebenarnya susah ataupun senang tu adalah satu ujian kepada kita kan. Nak tengok bagaimana tingkatan iman kita kan. Adakah kita ni boleh bertahan dengan kenikmatan yang Allah bagi dan tetap bersyukur kepada Allah, ataupun kita akan lama-lama kita akan jadi istidraj. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan daripada berlakunya istidraj kan. Jadi kalau kita dapat harta ataupun kita dapat satu berita gembira, sentiasa mengucapkan syukur ataupun sujud syukur kepada Allah SWT, supaya kita ni tak terpesong lah kita punya akidah kan, supaya kita ni mati dalam keadaan ataupun dalam keadaan kita beriman kepada Allah SWT kan. Itu sikit maksudnya berkaitan dengan cubaan ataupun dugaan. Kita kena sentiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kalau dalam peperangan Badar, kita tengok lain lah antara persiapan orang muslimin dan juga orang kafir kan. Kalau orang muslimin, malam tu mereka tidur, Rasulullah bermunajat kepada Allah SWT, minta betul-betul dengan Allah. Tapi kalau orang-orang kafir Quraisy ni, mereka berpesta pada malam tersebut. Mereka buat perkara-perkara yang maksudnya bercanggah dengan Islam lah. Maksudnya perkara-perkara yang akhirnya menetijakan kekalahan kepada mereka kan. Sehingga kan Abu Jahal yang mati pada peperangan Badar, mereka tahu Abu Jahal tu mati sebab Abu Jahal ni dia menggunakan unta. Abu Jahal ni lain sikit lah. Maksudnya orang boleh cam tu unta Abu Jahal sebab dekat tali unta Abu Jahal tu, tali ke dia punya tu dia gunakan daripada emas kan. Bila mana unta tu macam terus hayang maksudnya jalan seseorang, maka mereka tahulah bahawasanya Abu Jahal tu dah mati kan. Nak kata ni kesombongan dan keangkuhan seorang tentera musuh kan. Dan akhirnya Allah kalahkan ataupun Allah matikan dia dalam keadaan kekufuran, dan akan diazab oleh Allah SWT di akhirat kelak kan. Okey, itu berkaitan dengan istighasah Nabi ataupun istighasah Nabi Muhammad SAW ataupun isti'anah Nabi kepada Allah SWT. Okey, yang ketujuh, berapa dah? Okay, kita masuk satu lagi kan. Satu lagi yang ketujuh berkaitan dengan al-imdad bil malaikah fi ghuzwatul Badar. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat dalam peperangan Badar. Okey, apakah pertolongan yang Allah bagi melalui malaikat ni? Kalau kita tahu Allah ni datangkan malaikat kepada tentera Badar ni bi alfin minal malaikah. 1000 tentera malaikat Allah datangkan. Ada pendapat yang mengatakan sebenarnya Allah tak datangkan betul-betul pun malaikat tersebut. Maksudnya dia hanya malaikat tersebut tu sekadar motivasi. Sebenarnya itu salah lah. Tapi secara hakikatnya Allah memang datangkan malaikat tersebut, sehingga kan orang kafir pada ketika itu mereka nampak maksudnya banyak tentera-tentera Islam tambahan, maksudnya benda lain, sehingga mereka merasa gerun dan takut dengan malaikat. Kalaulah malaikat tu yang turun, nak katanya hebatlah, maksudnya malaikat ni kalau dia turun dan membantu peperangan ni, orang tentera kafir ni akan rasa takut dan gerun kan. Dan itu yang dilakukan ataupun itu yang disampaikan pertolongan oleh Allah SWT kepada tentera Islam melalui malaikat. Kita tengok dalam surah Al-Anfal kan, Allah kata apa? Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku menjawablah, maksudnya
permintaan kalian kan, dengan aku memberikan 1000 malaikat untuk menolong kalian, untuk menolong tentera Islam tu sendiri. Maksudnya tak sia-sia, maksudnya Allah ni dia akan menunaikan janjinya juga. Cuma Allah nak tengok keadaan tentera Islam tu sendiri macam mana kan. Adakah dia betul-betul adakah tentera Islam ni betul-betul beriman kepada Allah ataupun tidak. Jadi Allah datangkan malaikat kan untuk membantu dalam peperangan. Dan akhirnya tentera Islam tu menang dalam peperangan Badar, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. 314 orang melawan 1000 orang dan menang dalam peperangan tersebut. Okey. Itu sikit poin lah. Maksudnya untuk hari ni kita belajar sampai poin yang ke-7. Nanti poin yang ke-8 dengan ke-9 insyaAllah kita akan sambung dekat kelas minggu depan sikit. Kita akan masuk untuk poin ke-8 dan ke-9 ya. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama revision ataupun ulang kaji balik berkaitan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar ni kalau bulan puasa, kita tahu perang Badar ni berlaku pada bulan puasa kan. Jadi tak lengkap sebenarnya bulan puasa ni kalau kita tanpa kita menceritakan berkaitan dengan peperangan Badar sebenarnya. Sebab dalam peperangan Badar ni kita boleh ambil sangat banyak pengajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada orang Islam tu sendiri kan. Kau tengok bagaimana sifat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Taala, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Taala, dan bagaimana kuantiti tu sebenarnya tak penting pun. Yang paling penting adalah kualiti satu organisasi ataupun satu kumpulan kan. Jadinya kita tak perlu tengok pun kuantiti kita ni banyak ataupun tidak, tapi kita kena pastikan kita lahirkan ahli-ahli yang ada kualiti kan, yang bukan sekadar ahli sebagai penyokong sahaja, tapi dia ada kualiti, boleh bagi manfaat kepada orang lain. Sebenarnya tu penting penting pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam peperangan Badar ni. Jadi semoga kita boleh sama-sama ambil pengajaran daripada peperangan Badar tersebut. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung untuk poin yang ke-8 dan ke-9, dan kita akan masuk kepada Banu Qainuqa dan khianatnya, serta nanti kita akan masuklah ke dalam perang yang seterusnya, iaitu perang Uhud, Ghazwatul Uhud, insya-Allah. Itu minggu depan itu saja untuk kelas pada hari ini. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang buruk datang daripada diri ana, dan hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah. Kalau ada apa-apa kesalahan ataupun pembetulan maklumat, boleh je PM. Itu sahaja. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.